Buletin Didik 20 Mac bersama saya, Syafri Izan Wahab. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Pendidikan KPM mempertimbangkan penggunaan teknologi pembinaan volumetrik prafabrikasi prasiap PPVC untuk projek pembinaan bangunan sekolah tambahan untuk masa hadapan. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin berkata, inovasi terbaru itu didapati dapat mengurangkan tempoh pembinaan bangunan sekolah. Untuk makluman, ini merupakan projek kerajaan pertama yang menggunakan teknologi ini dan kita akan lihat keberkesanan dan juga penggunaan infrastruktur yang telah disiapkan ini bagi melihat ruang-ruang kalau kita boleh gunakan selanjutnya dalam konteks yang lebih luas. Perkara itu dinyatakan beliau ketika sesi lawatan ke Sekolah Kebangsaan Putrajaya Persin 18-1 bertujuan meninjau bangunan baru yang menggunakan sistem binaan PPVC. Tambah Datuk Dr. Razi, sistem binaan PPVC telah membangunkan 35 bilik darjah di 5 buah sekolah sekitar Putrajaya, iaitu Sekolah Kebangsaan Persin 5-1, Sekolah Kebangsaan Persin 9-2, Sekolah Kebangsaan Persin 14-1, Sekolah Kebangsaan Persin 17-1 dan Sekolah Kebangsaan Persin 18-1. Setiap bilik darjah dilengkapi dengan lampu dan kipas yang dipasang di kilang sebelum dibawa ke sekolah terbabit. Sistem itu juga dilihat mampu memberi kemudahan dan keselesaan kepada pelajar dalam tempoh yang singkat. Pembinaan bilik darjah tambahan itu bermula November lepas dan siap sepenuhnya pada 16 Mac lalu. Kementerian Pendidikan KPM akan meminta Jabatan Pendidikan Negeri JPN dan Pejabat Pendidikan Daerah PPD melakukan pemantauan lebih teliti untuk memastikan setiap pelajar mematuhi prosedur operasi standard SOP menjelang pembukaan sekolah sepenuhnya bulan depan. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin berkata, waktu kritikal pemantauan yang perlu diberi perhatian adalah ketika proses penyuraian murid. KPM juga sentiasa meneliti SOP sedia ada dan akan melakukan penambahbaikan sekiranya perlu. Secara umumnya kita continue to menambah baik. Secara umumnya penambahbaikan itu terus dilakukan dan dalam konteksnya SOP asas itu sama. SOP asas itu sama. Cuma seperti mana saya sebut tadi, ada konteks-konteks tertentu. Ya, seperti mana dalam konteks penyuraian dia berbeza sedikit kerana tidak seperti mana sekolah rendah, sekolah menengah ni ramai murid-murid balik sendiri. So, benda-benda ni yang kita ni. Apa yang kita lihat dalam konteks yang berbeza itu, kita akan lihat bagaimana kita boleh bekerjasama dengan ibu bapa dan murid-murid ini supaya proses itu berjalan dengan baik. Tambah beliau, kerjasama dari ibu bapa amat diperlukan untuk memastikan setiap pelajar patuh pada arahan penyuraian dan SOP yang ditetapkan. Keberkesanan SOP yang ditetapkan oleh KPM terutama pada waktu penyuraian sekolah dapat dilihat berikutan kerjasama diberikan oleh ibu bapa terhadap pihak sekolah. Sesi persekolahan akan dijalankan sepenuhnya bermula 4 April ini, membabitkan sekolah dalam kumpulan A iaitu Johor, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Sekolah dalam kumpulan B membabitkan Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, Selangor, Kuala Lumpur dan Labuan pula memulakan persekolahan secara bersemuka pada 5 April. Pada 1 dan 8 Mac lepas, hanya murid sekolah rendah memulakan sesi persekolahan secara bersemuka, manakala murid sekolah menengah hanya akan memulakan sesi secara bersemuka pada 4 dan 5 April ini. Antara perkara yang mencabar untuk ditangani pihak sekolah ketika ini adalah penyuraian murid selepas tamat sesi persekolahan. Justru Kelab Sokongan Ibu Bapa KSIB Sekolah Kebangsaan Bandar Uda 2 Johor Bahru Johor mengambil inisiatif turun padang membantu pihak sekolah sebagai sukarelawan membantu melancarkan proses penyuraian murid. Dengan jumlah pelajar yang mencecah 1,200 orang bagi satu sesi, sudah pasti sukar untuk pihak sekolah mengawal penyuraian pelajar secara serentak. Apatah lagi kedudukan sekolah ini yang dekat dengan jalan besar menyukarkan kawalan lalu lintas terutama pada waktu puncak. Justru usaha KSIB ini wajar dipuji kerana prihatin membantu pihak sekolah terutama ketika pandemik COVID-19 ini. Setidak-tidaknya mereka dapat membantu mengurangkan risiko jangkitan COVID-19 khususnya bagi mengelak kewujudan kluster baru.
Menurut Guru Besar Sekolah Kebangsaan Bandar Uda 2, Nur Ayu Jayus, dia amat berterima kasih kepada keprihatinan KSIB membantu pihak sekolah. Kami mengikut dan sentiasa akur apa jua garis panduan yang telah ditetapkan oleh KPM. Contohnya untuk penyuraian murid, kami memilih model gabungan iaitu model 1, model 4 dan model 5. Kerana dengan kapasiti enrolment murid kami yang besar, kami tidak boleh menggunakan satu model sahaja. Sukarelawan yang terdiri daripada ibu bapa pelajar sekolah menjalankan tugas seawal 6.45 pagi. Mereka kemudian kembali memastikan kelancaran penyuraian pelajar selepas tamat sesi persekolahan. Menurut salah seorang sukarelawan KSIB, Zuraini Ismail, seramai 8 hingga 10 sukarelawan akan bertugas setiap hari memastikan kelancaran pergerakan. Saya akan pastikan kawan-kawan saya yang beberapa yang ada, sukarelawan ni sentiasa ada mengikuti SOP yang ditetapkan oleh guru-guru yang ada bertugas sepanjang saya berada di sini lah. Tambah Zuraini, dengan bantuan dari KSIB ini, mereka dapat meringankan beban guru-guru dalam memastikan pematuhan SOP dilaksanakan dengan lebih optimal. Memahami kesukaran dihadapi pelajar sekolah, terutama mereka yang dari keluarga kurang berkemampuan, mendorong Universiti Malaysia Perlis UNIMAP membenarkan 2 makmal mereka digunakan pelajar sebagai alternatif bagi mengikuti pengajaran dan pembelajaran di rumah PTPR. Usaha murni ini digerakkan sekumpulan pensyarah UNIMAP yang menggunakan makmal di Pusat Pengajian Pembangunan Insan dan Telekomunikasi ICOM sejak Februari lalu. Menurut Profesor Madya Dr. Khairul Anwar Abdul Halim, pensyarah Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kimia, pada peringkat permulaan ini, sekurang-kurangnya 30 pelajar sekolah rendah dan menengah dari 13 sekolah yang sudah mendaftar dapat mengikuti PDPR di makmal berkenaan. Hebahan mengenai program ini juga dilakukan dengan kerjasama penduduk setempat. InsyaAllah kita akan teruskan projek PDPR at FTK UNIMAP ni sehingga sekolah dibuka sebenarnya. Sebab kami percaya di ketika pandemik COVID-19 dan di ketika darurat sekolah tak boleh buka, kita perlu melaksanakan satu orang kata usaha yang berimpak tinggi. Dan kami berharap dengan ada wujud usaha macam ni, kita dapat memberi kelangsungan pada pendidikan anak-anak. Sebab bagi kami, kelangsungan pendidikan itu adalah tanggungjawab bersama. Makmal berkenaan dibuka dari jam 8 pagi hingga 1 petang setiap Isnin hingga Jumaat. Kehadiran dan pemeriksaan suhu badan pelajar turut direkod sebelum dibenarkan masuk secara berkumpulan. Bagaimanapun, ibu bapa dan penjaga tidak dibenarkan memasuki perkarangan bangunan. Keprihatinan pihak universiti menyediakan fasiliti yang selesa selain akses internet yang kuat ini amat dihargai para pelajar. Tapi kadang-kadang ada masalah, kena tiba-tiba terkeluar meeting. Lepas tu tiba-tiba macam ada kerosakan, tak boleh nak on. Jadi macam dekat sini kita tengok internet dia kuat apa semua tu, ada masalah tu lagi tak? Masalah tu tak ada dah. Jadi dia okey dah, smooth. Kat rumah. Sini mudah lagi lah. Sebab dia macam terbuka, cerah, tak ada gangguan. Adik semua ada dah ni, tapi internet tu dia lambat sebab ramai yang guna adik. Ramai lah yang guna abang semua tu. Okey lah, sebab internet tu laju. Jadi syok lah nak belajar. Sepanjang PDPR berlangsung, ia dilakukan dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP ketat dan mengamalkan penjarakan fizikal. Lebih menarik, mereka turut dibekalkan makanan secara percuma oleh pihak universiti. UNIMAP turut bersedia membuka lebih banyak makmal sekiranya terdapat permintaan penduduk setempat.
Kelonggaran pelbagai aktiviti selepas Sabah menjalani Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP kembali membuka peluang termasuk penggiat seni mural jalanan. Golongan itu termasuk di sekitar Tawau kini menarik nafas lega dan sedia untuk kembali mempamerkan hasil karya mereka. Seni mural kini menjadi kemestian di setiap bandar bagi tujuan pengindahan selain menjadi sebahagian medium kempen kesedaran dan pemasaran di premis awam dan swasta. Bagi penggiat mural, Rozaini Jalil, 49 tahun, dia antara yang terkesan sepanjang tempoh PKP dan PKPB sehingga terpaksa beralih kepada menerima tempahan bagi lukisan dan hiasan dalaman rumah di daerah itu. Alhamdulillah juga ada setengah-setengah kawan-kawan yang rapat dengan saya kan, yang buat tempahan online, tempahan daripada media sosial kan untuk lukisan-lukisan, terutamanya lukisan hiasan dalam rumah kan. Rozaini yang juga pengerusi Persatuan Seni Visual Tawau yang berpengalaman lebih 30 tahun, kini sedia menghiasi premis perniagaan dan bangunan awam di sekitar daerah itu. Persatuan itu juga mahu menghimpunkan lebih ramai penggiat seni lukis khususnya generasi muda lepasan sekolah untuk mengembangkan bakat mereka. Gunung berapi Fagradalsberg di Iceland meletus buat pertama kalinya dalam tempoh 6,000 tahun. Sebelum ini terdapat tanda-tanda akan berlakunya letusan selain gempa bumi setiap hari dalam tempoh 3 minggu lalu. Namun agak mengejutkan apabila saintis mendapati aktiviti seismik di sekitar gunung berapi ini reda sebelum berlakunya letusan. Visual diperoleh dari laman sosial Facebook Jabatan Meteorologi Iceland menunjukkan letusan kecil dengan 2 aliran lava. Setakat ini tiada amaran berpindah dikeluarkan kepada penduduk. Iceland mempunyai kira-kira 130 gunung berapi dengan sebahagian daripadanya tidak aktif. Konfederasi Hoki Malaysia KHM akan bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM sebagai rakan kongsi bagi melaksanakan program pembangunan hoki negara NHDP yang kini disuntik dengan perancangan program lebih berstruktur. Program pembangunan itu juga meliputi inisiatif memperkukuhkan pembangunan pemain hoki wanita sejak dari bangku sekolah hingga ke peringkat kejurulatihan. Program dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia dan Majlis Sukan Negara ini membawa misi penting memperkukuhkan ekosistem hoki negara dengan perancangan yang lebih tersusun. Penstrukturan semula program ini dilakukan pada 2020 yang melibatkan 4 lapisan iaitu Pusat Akar Umbi bawah 12 tahun, Pusat Daerah bawah 14 tahun, Pusat Negeri bawah 16 tahun dan Pusat Kebangsaan bawah 18 tahun. Sejak dimulakan pada 2018, program pembangunan sukan hoki ini sudah memiliki 50 pusat latihan pemain lelaki dan 20 pusat latihan untuk wanita di seluruh negara. Majlis pelancaran logo NHDP dirasmikan Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Marikan Naina Marikan di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil. Turut hadir penolong pengarah bahagian sukan, ko-kurikulum dan kesenian Kementerian Pendidikan Malaysia Dr. Izham Mat Isa. Beralih ke perkembangan sukan badminton negara, pemain perseorangan lelaki negara Lee Zijia mencipta kejutan selepas menyingkirkan pemain nombor 1 dunia Kento Momota pada aksi suku akhir seluruh England. Belum pernah mencatat kemenangan dalam 6 pertemuan ke atas Momota sebelum ini, Zijia tampil berbeza di Birmingham, England apabila menewaskan bintang Jepun itu dengan keputusan 21-16, 21-19 dalam tempoh 55 minit. Kemenangan terbabit menyaksikan dia berjaya mengulangi pencapaian tahun lalu apabila turut mara ke separuh akhir kejohanan. Peluang Zijia untuk melangkah ke pentas final juga nampak cerah apabila dijadual menentang pemain bukan pilihan dari Belanda, Mark Callier.
Edisi ke-16 Pertandingan dan Pameran Kuda Antarabangsa Dubai DIHF bakal menutup tirainya hari ini. Ia diadakan di Dewan Tertutup Pusat Dagangan Dunia Dubai, Emirat Arab Bersatu bermula 18 Mac lalu selepas acara itu dibatalkan tahun lalu. Pameran ini menjadi platform bagi pemilik dan pembekal kuda baka Arab terbaik dunia untuk menonjolkan kehebatan kuda masing-masing. بطولة دبي الدولية للجواد العربي. طبعا هذه البطولة لها 18 سنة حاليا، من أهم البطولات موجودة عالميا. أصفى وأجود الخيل تشارك فيها بعد تأهيلها من البطولات الأخرى والدولية. من أهمية الخيل هي صناعة الخيل. صناعة الخيل مهمة للخليج، مهمة للعالم. وكثير من الاشياء اللي تصير فيها منافسات هاي البطوله كثير منها موجوده حاليا في دوله الامارات، وتستقطب كثير من الهاوين لشراء هاي الخيول، والخيل مثل ما نقول صناعه. Menurut Setiausaha Agung Pameran, Kusai Obaidullah pula, pameran ini turut memainkan peranan penting meningkatkan industri kuda di negara-negara teluk sekaligus meningkatkan aktiviti pembelian kuda dari pelbagai pihak. بطولة دبي الدولية من أقوى البطولات العالمية، سواء من ناحية الجوائز التحفيزية للملاك والمربين ومن نوعية الخيل المشاركة. بطولة دبي الدولية للجواد العربي تستقطب فقط الأبطال المتأهلين للبطولة القوية هذه. هي تعتبر بطولة نخبة، بطولة دبي الدولية للجواد العربي. فمن بعدها بعد ما نختتم الموسم هنا في البطولة هذه، الخيول اللي تفوز هنا تروح العالم وتفوز أي مكان. Secara purata, setiap ekor kuda ini mencecah harga puluhan ribu dolar. Ia akan dinilai oleh juri-juri antarabangsa bergantung kepada kecantikan, ketangkasan dan juga ciri-ciri yang diwarisinya. Hadiah bagi kuda terbaik pula berupa wang berjumlah 4 juta dolar atau lebih 16 juta ringgit. Gaya bebas luncur salji secara duduk mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Syafri Izan Wahab, salam hormat dan Assalamualaikum.